saya share screen. Okey, nampak tak? Nampak tak? Nampak, Screen saya Ustaz. share. Nampak, Ustaz. Okey. Nampak Ustaz. Sekarang ni bagi subjek kita ini dan ini standard lah bagi semua pelajar-pelajar kos lain pun yang ambil subjek kita ni, ada lima penilaian yang melibatkan subjek ini. Pertamanya adalah tugasan bertulis berkumpulan. Yang ni saya serahkan kepada kreativiti dan juga idea awak macam mana awak nak buat kumpulan tu. Sebab duduk jarak jauh ni boleh banyak kan. Ada Google Docs, ada macam-macam aplikasi yang kita boleh guna untuk kita buat bersama tu. Tapi pastikan kerja tu berkumpulan lah. Jangan nama je kumpulan tapi seorang buat kerja. Mu lah buat, awak lah buat. Akhir-akhir ni seorang buat, tak semua dapat nama. Buat belaka lah, buat sikit-sikit. Okay. Ini 20 markah semua kita 100 markah. 20 markah bagi tugasan berkumpulan berkaitan tajuk-tajuk muamalat semasa. Okey, bagaimana kita nak pastikan bahawa jangan ada dua kumpulan tajuk yang sama? Kalau boleh, siapa yang mana yang dah pilih ataupun dah buat kumpulan dia. Sekarang ni kita ada berapa orang? 60 lebih ya? Kelas kita? 60? 55 orang Ustaz. 50? 55, so satu kumpulan 5 orang boleh? Ke tak jadi? Ke ada tak sama tu? Laki berapa orang laki? Laki berapa orang? Laki tak silap 15 orang. Laki 15. Oh 15 bolehlah buat, makna 5 kumpulan satu. 5 orang satu kumpulan. 5 orang satu kumpulan. Perempuan? 40 kan? Perempuan berapa orang? 40 orang. Jadi bilangan ahli kumpulan tu, kalau katakanlah kita tak dapat bilangan yang penuh genap, maka antara 4 atau 5 orang satu kumpulan 4 atau 5 orang satu kumpulan. Okey. Maka tajuk lepas masing-masing pilih ahli kumpulan, pakat, pilih satu tajuk berkaitan dengan muamalat semasa. Contoh kita kata ASB ataupun apa hukum menurut syariat atau menurut fiqh. Kemudian ataupun kita kata sekarang ni isu pelaburan emas. Isu-isu semasa berkaitan muamalat pilih. Jadi setiap kumpulan ambil satu tajuk, kemudian buat satu tugasan berkumpulan ni dalam lebih kurang tak payah banyak pun, mungkin dalam 3 atau 5 muka surat aje lah, 3 atau 5 muka surat. Buat dengan infografik, kalau ada infografik lah sebagaimana kita akan tengok nanti Okey. Yang kedua ialah projek video berkumpulan. Ni pun sama. Video berkumpulan ni durasinya hanya 3 minit je. Saya tak mau panjang-panjang lah. Bagaimana kita nak kompres dan compactkan maklumat tu. Bisa tengok studio Mat Luffy ataupun banyak kan Didik Ajar macam-macam yang buat video informasi yang dalam durasi yang pendek je. Kalau siapa tu kalau video makanan pun macam siapa nama tu, tak ingat saya. Dia buat video yang jangka masa pendek, terang tentang informasi satu tajuk secara ringkas. Ini berkaitan dengan tajuk-tajuk muamalat secara umum. Boleh belaka. Durasinya paling lama lebih kurang 3 minit. 3 minit lebih sikit pun tak apalah. Kemudian kita ada kuis, satu kuis 20 markah, tajuk berkaitan tajuk hiwalah ijarah. Ujian 1 20 markah, tajuk jual beli, khiyar, salam dan riba. Ujian 2 tajuk musyarakah, mudharabah, wadiah dan gadaian. Ini maklumat ni saya akan upload balik dalam klip. Bila laman klip kita dah okey, saya akan masukkan nanti. Awak tengoklah pada minggu pertama tu ada file ni saya akan upload. Okey, sekarang ni pemarkahan ni macam mana? Ni rubrik pemarkahan bagi tugasan berkumpulan, tugasan bertulis. Jadi
penyampaian atau tulisan yang baik, dia akan memenuhi ciri-ciri ni. Pastikan ciri-ciri ni, huraian, isu dihuraikan dengan baik, hukum diberi dengan tepat, bahasa, elemen infografi, hasil menampakkan kerjasama kumpulan sederhana. Kalau tahap dia sederhana lah. Kalau kurang ni, kalau ambil isu tak ada pelibatan kumpulan ataupun diterang dengan tidak betul, ataupun ciplak bahan, itu juga saya lupa letak ni, ciplak bahan pun maka dia akan jadi kurang lah. Okey, berkaitan dengan video berkumpulan, ini permakahan dia. Kalau video yang baik itu, maka antara 15 hingga 20, dihasilkan video yang baik, penyampaian mudah dan jelas, kemudian maklumat tepat, terdapat sentuhan kreativiti. Yang sederhana, maklumat elok, okey. Yang kurang memuas ni kalau tak siap tugasan ataupun ciplak dan maklumat yang tidak tepat. Okey, itu berkaitan dengan tugasan yang perlu dilakukan dan pemarkahan penilaian bagi subjek kita ni. Jadi kerja tugasan perkumpulan dan projek boleh terus buat ya, terus buat supaya tak ganggu lepas ni dengan subjek-subjek lain mungkin banyak lagi yang tu kena buat. Ni sambil-sambil kita buat ni boleh dah terus bagi tajuk. Setiap ahli kumpulan tulis nama dia dan tajuk yang dipilih dan hantar dalam Telegram supaya kawan lain boleh tengok dan tidaklah mereka pilih tajuk yang sama. Kalau lebih kurang sama tapi isi berbeza, itu saya boleh terima lagi lah. Tapi supaya tak nak menyenangkan, supaya kita tak ambil tajuk yang bersama dan tajuk tu bertindan, tulis nama ahli kumpulan dan juga tajuk dia, hantar dalam Telegram. Orang lain sebelum baca dulu, scroll up dulu apa yang telah ditulis tu supaya tak pilih tajuk yang sama. Okey, boleh? Berapa orang dah ada ni? Ya, saya nak tengok sebelum kita start pengajian kita ni. Participant sekarang ni ada 54. 54, hampir penuh. Okey, boleh kita mula sekarang? Boleh? InsyaAllah boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan sebelum kita mula ni, kalau yang ada kitab, eloknya guna kitab lah. Tak, saya ni guna electronic book, tak apalah sebab sebab untuk memudahkan itu. Masing-masing buka kitab yang bercetak ataupun yang ada kitab yang sebenar lah, tulis dan catat. Yang penting ni sekarang ni kita nak baca ni daripada kitab Arab. Pastikan tulis baris dan makna bagi kalimah-kalimah tu. Untungnya sekarang dengan teknologi ni, maknanya Anton boleh ulang berkali-kali ceramah dan juga penyampaian tu. Kalau ada apa tak faham, boleh ulang balik lagi. Saya akan uploadkan maklumat ini dalam internet nanti. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Al-bai'u. Ni tajuk kita ialah tajuk minggu ni berkaitan jual beli dulu. Rukun-rukun dan syaratnya. Al-bai'u. Ta'rifuhu huwa fil lughati muqabalatu syai'in bi syai'in. Pada bahasa, bai' itu masdar daripada ba'a yabi'u bai'an. Masdar bai' ini memberi makna apa? Muqabalatu syai' bi syai'. Kita muqabalah. Kita bertukar sesuatu dengan sesuatu. Itu baik. Tukar sesuatu dengan sesuatu. Sawa'un akana ma laini amla. Sama ada benda yang ditukar itu benda dua-dua harta. Kedua-dua perkara yang kita tukar itu harta ataupun tidak. Pada bahasa. Itu makna pada bahasa. Pada kebiasaannya makna pada bahasa ni dia umum lah. Umum. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Taala beli daripada orang beriman diri dan harta. Diri kita tak boleh jual, dia bukan harta diri kita ni. Tapi dipanggil kalimah ishtara juga. Ishtara, proses jual beli ni. Kerana apa? Sebab merujuk kepada makna pada bahasa. Fastabshiru bi bai'i. Tuhan kata fastabshiru bi bai'i. Maka
dapat bergembiralah kamu dengan jual beli. Jadi proses jual beli kita, Allah Ta'ala beli daripada kita itu nyawa dan juga harta, Tuhan balas dengan syurga. Itu Tuhan namakan baik, iaitu pada bahasa. Okey. Wasyira'u wal bai'u minal adad. Kata pengarang, syirak dan juga baik. Ini kalimah syirak dan baik minal adad. Apa makna maksud minal adad? Kalimah syirak dan baik ini kadang memberi makna yang berlawan. Ada. Syirak ada dengan bermaksud beli dan ada memberi maksud jual. Baik pun sama. Baik ada memberi maksud beli, ada memberi maksud jual. Macam mana tu? Ini antara kehebatan bahasa Arab ni. Apabila berubah satu wazan ataupun fi'il dia akan memberi makna yang berbeza. Apa maksud minal adad? Yusta'malu kullu minhuma bimakna akhar. Digunakan setiap daripada lafaz itu dengan makna yang satu lagi. Contoh, kita kata ba'a. Ba'a apa maksud? Apa maksud ba'a? Boleh jawab. Apa maksud ba'a? Membeli. Beli. Ba'a beli. Membeli. Ba'a membeli. Ba'a. Menjual. Jual. Jual. Ba'a jual kan? Apa beli ni? Okay. Kalau kita nak kata beli. Tadi ba'a jual kan? Ba'a jual. Nak kata beli kita kata akan guna ibta'a. Ibta'a memberi maksud kita beli. Beli. Ibta'a beli. Semuanya daripada kalimah bai' itu. Asal daripada kalimah ba'a yabi'u bai'an. Kalau ba'a maksudnya jual. Ibta'a beli. Okey. Kalau beli bahasa biasa kita guna apa dia beli? Ishtara kan? Ishtara maksud apa? Beli. Okey. Kalau jual kita kata apa? Jual kita guna syara. Syara yashri. Nampak tak? Kalimah asal daripada syirak itu, bila syara memberi makna jual. Ishtara beli. Ba'a jual. Ibta'a beli. Itu maksud adad tu. Kalimah syirak dan baik ini memberi makna berlawanan. Jelas tak saya terang ni? Ini faedah lughawi, faedah bahasa ni. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Wa syarawhu bi thamanin bakhsin. Dan orang yang memungut Nabi Yusuf itu syarawhu wa syarawhu. Mereka jual Nabi Yusuf. Syara. Jual. Okey, jelas saya langkah-langkah dah sebab benda yang dalam ni kita tak sempat. Saya kena kejar masa ni. Video kalau panjang-panjang tak elok juga. Okay. Wa fi istilahil fuqaha. Okey, pada istilah fuqaha, sebelum itu wa yutlaqu sini. Wa yutlaqu 'alal bai'i wal mushtari bai'ani. Disebut kalimah diitlaq makna disebut di atas bai' dan syari itu dengan kalimah bai'an. Bai'an tu maksud penjual dan pembeli. Walaupun dia guna kalimah bai' tapi merujuk Halo, Assalamualaikum. Boleh nampak tak skrin? Tak nampak dah kan? Dah hilang Ustaz. Dah hilang. Ini dah pernah berlaku sebelum ni. Saya pun tak tahu apa masalah sebab saya sekarang ni guna device saya ni. Dengan saya ada 3 ni. Laptop 1, iPad. Saya guna iPad ni. Saya terang masuk balik. Kalau boleh kita sambung balik. Tidak, saya terpaksa buka dalam ni lah. Dalam laptop balik. Okay. Nampaknya tak boleh juga. Okey, kita buka kat sini lah. Tapi saya payah sikit nak conteng. Mana tadi? Boleh dah. Boleh dah.
Tak boleh balik. Okey. Sekejap ya. Kita buka file kat sini lah. Okey, nampak tak? Nampak tak kitab? Nampak. Nampak Ustaz. Okey. Cuma kat sini saya tak boleh nak conteng lah ni. Saya tak boleh nak letak baris ni. Payah kat sini. Awak dengar je lah saya baca dengar dah tanda dekat awak tu. Okey. Kita sambung kembali. Kita berhenti kat mana tadi? So, 645. sini kan? Betul? Betul. Okey. Okey. Sekarang ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik. Kita sambung balik dekat sini. Kita sampai pada kata istilah ya. Situ wa fi istilahi al-fuqaha'i, dan pada istilah fuqaha. Pada istilah fuqaha. Aqdun yaridu ala mubadalati malin bimalin tamlikan ala ta'bid. Ini takrif yang diberikan oleh pengarang kita. Satu akad yaridu yang berlaku ala mubadalati malin bimalin, di atas pertukaran harta dengan harta, tamlikan sebagai bentuk pemilikan, ala ta'bid atas jalan selama-lamanya. Atas jalan selama-lamanya. Jadi jual beli itu akad yang berlaku atas pertukaran harta dengan harta yang memberi milik secara selama-lamanya. Maka bila seorang tu beli barang tu jadi milik dia lah. Kalau penjual kata saya jual barang ini kepada awak dengan syarat 10 tahun lagi awak kena jual pada saya, itu salah. Dari segi jual beli itu syarat tersebut tak dikira, syarat tersebut menyebabkan akad itu tidak sah. Jadi bila kita jual kat orang, milik barang itu kepada pembeli milik selama-lamanya. Ikut dia lah bila-bila dia nak jual balik ke tak nak jual ke, itu hak dia. Okay? Jadi ini penerangan saja. Bawah ni adalah penerangan berkaitan dengan takrif tersebut. Okay. Masyru'iyatuhu, pensyariatan dia. Masyru'iyatuhu maksudnya dalil pensyariatan. Daripada mana bahawa kita tahu jual beli ni perkara yang harus, yang disyariatkan. Kata dia aqdul bai'i aqdun masyru'un dalla ala masyru'iyatihi alkitabu was sunnatu. Akad jual beli ialah akad yang disyariatkan, yang menunjuk atas pensyariatannya dalilnya ialah alkitab dan juga sunnah Nabi. Wa hasala ala dzalikal ijma', dan berlaku ijma' bahawa jual beli ni perkara yang masyru', perkara yang harus. Ini sekali dalil daripada Quran. Dalil daripada Al-Quran. Amal Quran, adapun dalil daripada Quran, faqad sarraha bihillil bai'i fi ma'radir raddi ala ulaikal al-muta'annitina. Sungguhnya Allah Ta'ala sarraha, menjelaskan, menegaskan, bihillil bai', dengan halalnya jual beli, fi ma'radir raddi, pada posisi Allah Ta'ala menolak, membangkang kepada al-ulaikal muta'annitin, golongan yang melampau, alladzina aradu, yang mana mereka ingin, an yahtaju, berhujah, li ta'amulihim birriba, supaya mereka dapat bermuamalat dengan riba. Mereka berhujah bi annahu syabihun bil bai', bahawa jual beli ni sama dengan riba. Riba itu sama dengan jual beli. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ni dalam ayat surah Baqarah ni, akhir dalam surah Baqarah ni dia cerita bagaimana mereka kata
Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Dan demikian itu kerana mereka berkata jual beli itu macam riba. Jadi musyrikin Mekah menyamakan jual beli macam riba. Mereka melakukan riba. Riba tu apa? Awak pinjam dengan saya RM10, awak bayar RM20. Takkah sama macam jual beli? Awak beli dengan saya barang, awak bayar balik. Nampak? Jadi mereka menyamakan itu seumpama jual beli juga. Maka Tuhan kata Allah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Okey. Dan dalil yang lagi yang jelas lagi, Allah Taala sebut kata la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta kamu di antara kamu secara batil illa an takuna tijaratin an taradhin minkum, kecuali berlaku dengan sebab jual beli yang berdasarkan keredaan di antara kamu. Boleh? Itu ada lagi ayat-ayat lain. Itu sekarang ni masuk pada dalil daripada sunnah. Dalil daripada sunnah daripada hadis Nabi SAW. Banyak dia kata sini. Antaranya hadis yang diriwayatkan rawahu Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu anin Nabi SAW, la'an ya'khudha ahadukum habalahu, bahawa seseorang kamu mengambil talinya, fayati bihuzmatil hatabi, lalu dia datangkan dengan seikat kayu. Hatab ni kayu apa? Kayu bakar apa sebut Hatab ni kayu ni gunakan untuk kayu api. Ayuh, kayu api. Hatab ni kayu api Dia ambil tali dia pergi cari serumpun ataupun satu ikat kayu api, dia datangkan, dia pikul ala zahrihi, di atas belakangnya. Fayabi'aha, lalu dia jual kayu tersebut, seikat kayu api itu. Fayakuffallahu biha wajhahu, maka Allah Taala menahan mukanya daripada malu daripada meminta, sebab dia tak minta, dia mengusahakan mencari kayu api jual. Perkara itu khairun lahu, lebih baik baginya, min ayas alan nasa, daripada dia meminta daripada manusia, a'tuhu au mana'u, yang mana orang itu boleh jadi orang tu bagi, boleh jadi orang tu tak bagi. Jadi Rasulullah kata dia pergi usaha ambil kayu api jual. Nampak? Nabi sebut jual, makna jualan ni satu benda yang disyariatkan. Itu lebih baik daripada dia minta-minta menagih simpati daripada orang. Okey. Yang seterusnya, contoh yang lain lagi, mana dia kata? Amma fi'luhu, adapun perbuatan Nabi, famin dzalika ma rawathu Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Nabi SAW ishtara ta'aman. Nabi SAW membeli ta'aman. Ta'aman sini maksud makanan asasi. Ghalib pada orang Arabnya ialah gandum lah. Nabi beli gandum min Yahudiyin ila ajal, daripada orang Yahudi sehingga satu tempoh. Apa maksud sehingga satu tempoh? Nabi beli gandum, makanan ni makna bahan uji gandum daripada penjualnya orang Yahudi, ila ajalin. Dia beli ila ajalin, sehingga satu tempoh. Makna beli bayar secara hutang. Beli dibayar sehingga satu tempoh, bayar secara hutang. Warahanahu dir'an min hadid. Lalu Nabi dia berhutang tu, dia gadaikan. Bila lepas ni kita akan belajar ar-rahnu, berkaitan gadaian. Bila berlaku akad hutang, maka Nabi menggadaikan dir'an min hadid. Dir ni makna kita kata baju besi dia. Menggadaikan baju besi dia. Okay. Sehingga makna Nabi tebuh baliklah. Tapi Rasulullah wafat dalam keadaan baju besi itu masih tergadai di sisi Yahudi itu. Okey, di sini kalau kita lihat ni ada hikmat. Kenapa Rasulullah meminjam daripada orang Yahudi? Nabi tak pinjam daripada orang Islam. Kalau kita perhatikan, pada ramai sahabat boleh bagi saja kat Nabi. Takkan sahabat tak boleh nak bagi kat Nabi makanan. Nabi untuk Nabi gunakan bagi kepada isteri-isteri baginda. Tapi perbuatan Nabi pinjam pada Yahudi itu ialah untuk menyatakan bahawa muamalat kita dengan orang kafir boleh. Tak mesti kita jual beli orang Islam je. Orang kafir yang duduk dalam negara Islam, yang mereka itu patuh dan taat dalam negara Islam, kita boleh berjual beli. Buktinya Nabi sendiri berhutang dengan orang Yahudi. Padahal ada sahabat-sahabat yang kaya, untuk menunjukkan benda itu perkara yang harus. Okay.
Mana lagi? Lepas tu banyak lagi contoh tu, cuma saya ringkas-ringkas ni kerana kejar masa ni. Okey, hikmatut tasyri'. Buka pada hikmatut tasyri'. Kata pengarang rahimahullah, innan nasa. Saya lebih suka tulis sayang kat dekat buka PDF ni tak boleh nak tulis, payah. Innan nasa fi hajatin ila kathirin minas sila'i. Sesungguhnya manusia itu berhajat kepada banyak daripada barang-barang. Wala yastati'u kullun minhum an yuntija. Dan tidak mampu kullun minhum, setiap daripada mereka, an yuntija, tidak mampu mengeluarkan jami'a ma yahtaju ilaihi minha, segala apa yang dia perlu. Jadi bukan semua orang mampu untuk mengeluarkan apa yang dia nak. Dan kita mampu ke menghasilkan padi? Tak, kita tak pandai bercocok tanam. Nampak tak? Kita mampu ke tangkap ikan? Kita bukan pandai boleh tangkap ikan. Jadi bukan semua orang mampu untuk mengeluarkan apa yang mereka nak. Fakana la budda min an yubaddila ba'dhum ba'dha bihadhihi sila'. Maka tidak dapat tidak mesti berlaku yubadila. Bukan yubadila, yubadila. An yubadila ba'dhum ba'dha bihadhihi sila'. Bahagian mereka dengan sebahagian yang lain dengan barang ini. Nelayan, dia ikan ada tapi dia tak ada padi. Bertukarlah ikan dengan tuang punya padi. Wa hadha tabadulu la yahsulu illa idza lam yakun huna taradin alaih. Dan pertukaran ini la yahsulu, tidak akan hasil kecuali di sana adanya taradin, ada ada keredaan. Bila berlaku keredaan baru boleh berlaku pertukaran. Wa hadha taradi huwal aqdul bai'. Dan redha inilah itu dia akad jual beli. Dimanifestasi, dizahirkan keredaan untuk bertukar barang itu dengan jalan berakad jual beli. Wa kadzalika rubbama malaka ba'dhum an-nakda. Demikianlah juga boleh jadi sebahagian mereka memiliki duit, walam yamlik sila'an, tapi dia tidak ada barang. Dia ada duit tapi tak ada barang. Wa aksu dzalika yaqa. Sebaliknya pun berlaku. Ada orang dia ada banyak dia punya harta lain. Contohnya dia ada barang banyak. Dia ada pokok sayur, dia ada haiwan ternakan, dia ada makanan ruji, tapi dia tak ada duit. Jadi fayahtaju dzunnaqdi ila sila', maka berhajatlah orang yang mempunyai duit kepada barang. Wa dzusila'i ila naqdi, dan orang yang mempunyai barang berhajat pada duit. Wa kullu dzalika la yahsulu ghaliban illa bil bai', dan itu tidak akan berhasil kecuali dengan jual beli. Okey, boleh ya? Okey. Kita pergi lagi. Sekarang ni kita masuk pada kemudian memanglah kata tu memang masing-masing akan cubalah mencari keuntungan. Keuntungan tu benda yang biasalah. Okey, kita masuk kepada akad arkani aqdil bai'. Rukun-rukun akad jual beli. Jadi rukun-rukun akad jual beli ni ada berapa? 3. Arkanu aqdil bai' thalathatun. Pengarang kita mengkelompokkan dan membahagikan kepada 3. Pertama ialah ar-ruknul awal al-aqidah. Ini ialah dua orang yang berakad, penjual dan pembeli. Okay. Wahuma al-bai', penjual, wal mushtari, pembeli. Alladzani yakumani al-aqda. Alladzani yakumul aqdu. Yakumul aqdu bi tawafuqi iradataihima. Yang mana berlakunya akad dengan persepakatan kehendak mereka berdua. Yakumul aqdu bi tawafuqi iradataihima. Akad itu berlaku dengan adanya persepakatan kehendak mereka berdua. Wa ishtaratu fi kulli minha. Apa syarat? Syarat penjual pembeli ni apa dia? Di sisi mazhab kita, pertama ayyakuna rasyidan. Penjual dan pembeli mesti orang yang rasyid. Apa maksud rasyid? Ini ambil perhatian ya. Bila sebut istilah dan bab muamalah, rasyid ini maksudnya balighan, aqilan, yahsunut tasarrufa fil mal. Orang yang baligh, berakal, yang boleh, yahsunut tasarruf maknanya elok mengurus pada harta. Dia boleh menguruskan harta. Sebab ada orang yang berakal, yang baligh tapi dia jenis dia tak boleh urus harta dia. Dia sangat boros. Biasa tengok kan setengah-setengah
negeri-negeri Eropah atau negeri-negeri Amerika, orang yang memang dia tak boleh pegang duit, dia akan boros seboroh-borohnya. Selebriti yang boros-boros contohnya. Nampak? Jadi itu dikira tidak rasyid dah. Dia tak boleh pegang harta sebab bila pegang harta dia akan merosakkan diri dia dan merosakkan hartanya. Kena ada orang lain yang uruskan harta dia. Jadi maksud rasyid sini, rasyid memberi makna baligh, berakal dan yahsunut tasarrufa, elok dia menguruskan harta. Fala yasihu bai'un wala syira'us sabi, tidak sah jual atau beli daripada budak kecil dan orang gila. Begitulah juga mahjur alaihi bisafah, orang yang dihajar, yang ditahan dan kerana sebab dia safah. Safah ni dia bodoh lah, bodoh. Dia tak pandai urus harta. Okay. Dalilnya ayat Quran ni. Allah Ta'ala sebut wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Arahan ini Tuhan beri kepada aulia al-yatama, wali anak yatim, orang yang mengurus anak yatim. Tuhan kata wabtalul yatama, kamu hendaklah menguji anak-anak yatim sehingga balaghun nikah, mereka sampai umur baligh, umur boleh nikah, umur baligh. Fa in anastum minhum rusyda, jika kamu dapati mereka itu bijak dan mahir, boleh mengurus harta, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahlah kepada mereka harta mereka. Allah Ta'ala menyuruh supaya diserahkan harta kepada anak yatim bila dah boleh boleh menguruskan harta. Okay. Sebelum kita teruskan lagi tu sekejap ya. Ada soalan tak? Saya nak print screen sekejap. Kita 58 orang. Siapa yang masuk ni? Tak apalah, siapa sama masuk ahlan wa sahlan. Saya persilakanlah siapa-siapa nak masuk join pun tak ada masalah. Okey. Sebelum tu saya nak sekejap ya. Saya nak snap screen kehadiran ni. 58 ni. Print screen kali satu participant. Sorry lah, dia norma baru ni banyak benda yang kita kena pensyarah pun kadang kekok juga ni. Nak main dengan alat-alat teknologi ni. Awak semua mungkin lagi pandai kot pada kita orang. Medium paling sesuai apa saya tanya? Suka Telegram ke, FB ke, atau guna Instagram ke, Twitter ke? Bagi komen sikit, komen sikit. Snapchat. WeChat? Telegram. 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 Snapchat? Apa tu? Chat saya tak tahu tu. Nanti kena belajar guys. Omi. TikTok je boleh TikTok. Mesh. TikTok. Apa dia? Mesh. TikTok amal saya. Apa mesh potato? TikTok ni boleh mengajar dalam TikTok ke tak boleh? Kita tak boleh tak boleh. Ustaz boleh buat live kat TikTok. Boleh Buat TikTok. Buat live kat TikTok. Dalam TikTok tapi masa panjang tak? Sekejap je. Tak tahu. Dia berapa minit? Cari tahu Ustaz. 6 pada tahun je 6. Mana ada. Lalu ni tu. TikTok sesat Ustaz. Sesat Okey. Sekejap kita break sekejap. Okey. Sambung balik lah. TikTok ke Tok-tok ke ikutlah. Sekejap saya nak share balik ni. Okey. Balik. Okey, kat mana tadi? Kita sampai kat sini kan? Sambung balik pada ini dalil dia. Kenapa budak kecil, orang gila? Tadi syarat dia senang je dalam kaedah ni. Rukun tu, setiap rukun. Apa-apalah dalam kitab fiqh ni, rukun dia ada syarat dia. Ni rukun kita jual beli kan? Penjual dan pembeli. Jadi ada syarat dia. Syarat dia ni lah. Mesti berakal, baligh. Maka faham daripada itu, kalau tidak berakal, orang gila, majnun. Ataupun tak baligh, budak kecil.
laisa ahlan litasarruf, mereka tidak layak untuk mentasarruf, mengurus harta untuk jual beli. Kenapa? Li'annahu ghairu mukallaf, kerana mereka bukan mukallaf. Berdasarkan hadis, rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat qalam, diangkat dosa pahala dan juga taklif itu daripada 3 orang, daripada majnun, al-maghlubi ala aqlihi hatta yabra'a, sehingga orang gila itu sembuh. Wa 'anin naimi hatta yastayqadha, dan daripada orang tidur sehingga dia jaga. Wa 'anis sabi hatta yahtalima, dan daripada budak kecil sehingga dia balik. Okey. Syarat kedua, an yakuna mukhtaran muridan li ta'aqudi. Penjual dan pembeli ni mestilah mukhtar. Mukhtar ni makna dia memilih dan ada keinginan untuk melakukan akad. Ai an yabi'a aw yashtariya wa huwa qasidun lima yaqumu bihi. Dia jual atau dia beli dalam keadaan dia qasad, dia meniatkan, ada tujuan qasad untuk buat perkara itu. Min tasufin bimil'i hurriyatihi, dengan sepenuh kebebasan dia dan keinginan. Radiyan bitta'amuli, dengan diredha dengan muamalah itu. Faham daripada situ? Langkah sikit. Fa'ala hadha fala yasih la yasihu bai'ul mukrah wala syira'uhu. Di atas ini maka tidak sah jual beli orang yang kena paksa ataupun dia belian orang kena paksa. Orang yang dipaksa beli atau dipaksa jual tidak sah. Sebab apa? Sebab tidak ada syarat keredaan dan keinginan itu. Boleh? Seterusnya, dalam ni dia ambil contohlah. Dikecualikan wa yustathna min adami sihhati bai'il mukrah ma law kana al-ikrahu bihaqqin. Dikecualikan daripada tidak sah jual beli orang yang dipaksa itu kalau paksaan itu berlaku kerana yang benar. Ka'an yakuna ala insani duyunun yumatilu fihi fi wafaiha. Seumpama seorang itu dia ada hutang, duyun, ada hutang, yumatilu fi wafaiha, tapi dia menangguh-nangguhkan bayaran, menangguh-nangguhkan bayar hutang. Maka ketika itu qadi boleh paksa dia. Bahkan qadi boleh ambil duit dia untuk bayar hutang. Dia ada duit tapi dia malas bayar hutang. Ada tak ni awak ni, sama-sama awak ni hutang jangan ajar hutang dengan kawan-kawan ni, kecuali dalam keadaan terdesak. Sebab perangai ni dia akan bawa sampai ke besar. Ingat ni. Ingat besar-besar ni. Jangan kita dalam masa zaman-zaman sekarang ni jangan ajar berhutang-hutang. Jangan ajar berhutang-hutang. Sebab kalau kita ajar berhutang-hutang, nanti kita bila dah dewasa kita akan suka berhutang. Kecuali terpaksa sangatlah atau benda yang simple-simple. Tak bawa duit, nak pergi beli kat kantin, nak pergi beli kat asrama ke, sekejap kita hutang lah, tak apalah. Tapi hutang sebab apa ya? Aku nak pinjam duit awak ni. Sebab apa nak masuk apa nama scam ni? Ramai yang heboh ni Pak Yuniza masuk ni. Scammer apa ni tak tahu saya. Apa? Nak pinjam duit apa? Apa dia? Apa dia? SS tak? Smart Shopper tak? Macau scam. Oh, Macau scam. Ni yang Yuniza ni. Ramai. Ada smart shopper. Smart shopper Subhanallah. Ada ke yang terkena? Hampir kena kot. Royhan. Baiklah. Tak email pari tu. Kan ni kalau kita kena duit kita saja tak apa kan. Kurang-kurangnya yelah sedih lah. Duit yang mak ayah bagi, duit dapat beasiswa apa hilang. Tapi kalau setengah tu sanggup pinjam kawan tau. Sanggup pinjam kawan, pinjangan pensyarah, pinjangan cikgu-cikgu sekolah lama. Macam-macam. Itu macam mana nak tanggung. Cerita ni kalau dalam kelas mungkin saya boleh cerita panjang sikit lah. Bukan saya kena. Saya sendiri bukan kena. Ada kawan-kawan yang mana kena memang hidup tak senang lah. Jadi jauhilah daripada hutang yang tak perlu. Kita nak kaya ni kat dunia ni banyak lama mana kat kita nak kaya sebenarnya. Bangun makan nasi pinggang. Dah. Tengah hari batu malam tu je. Lebih dalam duit dalam bank tu kita boleh guna tak boleh guna pun kita tak tahu. Kereta 4-5 buah kat rumah. Guna sebuah je. Ada jalan pergi kereta. Dia bawa 5 buah kereta sekali. Dia seorang je. Bukan remote control car ni. Car remote control ni. Bukan. Itu maknanya duit ini memanglah dia akan menarik orang untuk kejar dia. Tapi dia memberi angan-angan saja. Cukuplah apa yang Tuhan beri. Tapi kejarlah kemampuan dan dalam kemampuan kita.
Ini kalau kelas bersemuka ni banyak cerita ni. Boleh Ustaz cerita. Tapi pasal ini kena tua sebab kita rekod. Nanti tak sedap sikit lah. Nak cerita-cerita benda yang bersifat peribadi ni. Okey. Mana tadi? Okey, yang ketiga, ta'addudu tarafail aqdi. Ta'addudu tarafail aqdi. Berbilang pihak yang berakad. Pihak berakad tu mesti berbilang. Apa maksud berbilang? Jangan seorang. Apa maksud seorang? Dia jual kepada diri sendiri. Dia jual kepada diri sendiri. Tak ada proses jual beli tu. Orang tak panggil jual beli tu. Kita kata pelik. Tak pelik. Zaman sekarang boleh buat. Syarikat dia jual pada dia. Itu kalau ikutnya berlaku isu tu. Cuma maknanya dari segi legal dan juga dari segi nak buat tu sebenarnya. Cuma di sini dari segi asasnya pihak yang nak jual beli tu mesti dua. Mesti pihak penjual dan pembeli orang yang berlainan. Itu maksud berbilang pihak yang berakad. Okey. Mana lagi ni? Ini juga ni penerangan saja ni, penerangan saja. Saya kalau nak lebih lanjut bolehlah buka. Rasanya dah ada terjemah. Saya sebenarnya lebih suka saya terjemah sendiri daripada awak baca buku terjemahan tu, tapi masa sangat singkat ni saya tak sempat lah ni. Baru rukun yang pertama. Okey. Ambil satu masalah sini. Dia kata wa ala hadza falau wakkal ahadan bi bai'i ba'd amwalihi falaysa li hadzal wakili an yashtariyaha li nafsihi. Kalau seorang itu mewakilkan orang lain untuk jual sebahagian hartanya, maka tak boleh bagi wakil ini dia beli untuk pihak diri dia. Kita wakilkan kawan kita, tolong jual motor kita. Kita ada motor. Kita wakilkan kawan kita Ahmad, tolong jual motor aku. Jadi Ahmad tu jual bagi pihak kita kepada dirinya. Sekarang ni wakil itu dia seumpama dia tu seperti pemilik lah, tapi dia tak boleh sepenuhnya hak sebagai pemilik. Cuma dia pada masalah jual beli dia mewakili pemilik. Dia jual kepada diri dia sendiri. Nampak? Tu tak boleh tu. Jadi macam mana? Saya nak beli. Saya katalah wakil tu nak beli. Nak beli tak payah terima akad wakil. Dia beli sahaja daripada tuan terus. Sekarang ni tuan dia mewakilkan untuk jual. Kalau nak untuk jual, jadi tugasnya menjual. Jual pada orang lain. Kalau dia sendiri nak beli, dia berjumpa lah kepada tuan tu, dia beli. Bukan dia jadi wakil dah. Boleh faham okey. Kemudian dia kata mana tadi? Ini pun ada beberapa surah istisna lah. Kalau wali dia jual harta anak dia untuk diri dia sendiri. Tu saya langkahlah tu. Tengok yang keempat ini, syarat yang seterusnya ialah al-basar. Syarat melihat. Fala yasihu bai'ul a'ma wala syira'uhu. Tak sah jual beli orang buta, jualan orang buta dan belian orang buta. Ini syarat ini ulama Syafi'iyah letak. Ini syarat ni sebenarnya kalau ikut sekarang ni mungkin ada khilaf lah. Cuma pada asasnya orang buta ni dia tak mampu nak menentukan barang itu. Nampak? Sebab apa? Sebab dia tak ada penglihatan. Maka boleh jadi orang tipu. Maka untuk mengelakkan ni, dia sendiri jual beli tu tak boleh. Kena ada orang lain yang dapat melihat, yang menjadi wakil bagi pihaknya. Walaupun dia ada sekali untuk melakukan jual beli tersebut. Supaya nak mengelakkan daripada wahya lafzul ladzi yasduru minal muta'aqidain. Lafaz yang lahir yang datang daripada dua orang yang berakad. Mu'abbiran an rubatihima fi ta'aqudi, yang mentakbirkan, yang memberi faham raghbatihima, kehendak mereka berdua fi ta'aqudi, pada berakad. Waridahuma, dan dia memberi faham keredaan kedua-duanya bihi, pada akad. Waqasdihima ilaih, dan qasad, kehendak mereka berdua untuk melakukan akad. Jadi lafaz itulah yang menterjemahkan kepada redha yang tak nampak dalam hati tu. Wa qad alimna anna ridha syarutun li sihhati aqdil bai', dan telah ketahui bahawa redha itu syarat bagi sah akad jual beli.
Wa anna ridha amrun khafiyun. Tapi ridha itu perkara yang tersembunyi. Uqima maqamahu ma huwa madhinnatun lahu. Dijadikan, diletakkan pada tempatnya ma huwa madhinnatun lahu, sesuatu yang memberi zan, memberi berat sangkaan kepada redha. Sekarang ni redha tu perkara dalam hati kan. Siapa tahu orang tu redha nak beli. Redha ni dalam hati. Bagaimana kita nak tahu perkara yang tak nampak? Maka lafaz akad itu dia mentadbirkan uqima maqamahu ma huwa madhinnatun lahu. Didirikan akad itu sebagai tempat kepada redha. Kerana lafaz itu menunjukkan kepada keredaan dalam hati. Boleh? Jadi hadha tasarrufu huwa as-sighatu tashmalu al-ijabah min al-ba'i' ka qawli bi'tuka hadha ath-thawba bikadha. Aku jual kepada kamu pakaian ini dengan demikian harga. Wal qabul, dan mengandungi qabul. Jadi sirah tu ada ijab, ada qabul. Minal mushtari, daripada pihak pembeli. Ka qawlihi qabiltu, aku terima. Awishtaraitu, atau saya beli. Kemudian seterusnya. Wasiratu qad takunu sarihatan wa qad takunu kinayatan. Sirah ini lafaz jual beli ni kadang-kadang lafaz yang sarih. Sarih, kadang-kadang lafaz kinayah. Lafaz sarih itu apa? Lafaz sarih ni lafaz yang diletakkan dengan makna tersebut pada bahasa, memberi makna tersebut tanpa ada makna lain. Fas sarihah kullu lafzin takunu dalalatuhu zahiratan 'ala al-bai'i wasyira'. Setiap lafaz yang menunjukkan zahir dia di atas makna jual beli. Contoh bi'tuka wa mallaktuka, aku jual pada kamu, aku milikkan kamu. Wa qaul ishtaraitu wa tamallaktu, aku beli dan aku memiliknya. Jadi kalimah sarih ni biasalah dalam nikah pun, dalam talak pun ada. Kalimah sarih, kalimah yang jelas, menggunakan perkataan yang mana menunjukkan pada makna tersebut. Lawannya kalimah yang kinayah. Kinayah ni kalimah kita kata sindiran. Dia bahasa lafaz yang tidak direct, yang tidak memberi makna secara langsung. Tapi makna-makna yang kita kata makna yang tidak langsung, makna kiasan. Kiasan lah kita kata kinayah ni. Kinayah ni kiasan. Wal kinayatu hiya lafzul ladzi yahtamilu al-bai'a kama yahtamilu ghairahu. Kinayah ialah lafaz yang memberi memberi makna baik, jual beli, dan memberi makna selain jual beli. Contoh, ja'altuhu laka bikadha. Ja'altuhu laka bikadha. Aku jadikan barang ini kepada kamu dengan bayaran ini. Aku jadikan. Jadi ja'ala bukan daripada kalimah ma'a, bukan daripada kalimah malaka tamlik. Khudhu bikadha. Ambillah dengan harga demikian. Jadi ni dikata lafaz kinayah, lafaz yang tidak guna perkataan yang memberi makna langsung. Perkataan baik dengan syirak ni kena guna ba'a dengan isytarah lah. Tapi dia guna perkataan ja'lun. Khudh, ambillah bikadha. Itu dikira sirah secara kinayah. Sirah secara kinayah. Okey. Fasiratu sarihatu yan'aqidu bihal bai' idza tawaffarat syurutuha. Dan sirah yang sarihah ini akan berlaku jual beli jika sempurna syaratnya, bimujarradi talaffuzi biha, dengan semata-mata melafazkan dengannya. Wala tahtaju ila niyatin, dan tak perlu kepada niat. Kalau contohnya orang itu berbalah, dia akan bawa kepada qadi tengok awak guna lafaz sarih ke? Kalau guna lafaz sarih, mana yang jelas. Tak boleh nak kompromi dah, tak boleh nak kata tak, saya tak maksudkan, sebab lafaz yang digunakan lafaz sarih. Adapun bainama alfazul kinayati la yan'aqidu fiha al-bai'u illa idza iqtaranat bi niyatihi. Lafaz kinayah pula dia tidak akan berlaku jual beli kecuali jika disertai dengan niat. Biasalah macam talak pun sama, lafaz talak. Kalau talak itu lafaznya jelas, saya talak, saya cerai. Tapi kalau kata saya putuslah dengan kamu, itu
bukan perkataan yang biasa kita guna untuk tolak, dipanggil lafaz kinayah tu perlu kepada niat. Awak kata putus tu maksud apa? Maksud tolak ke? Maksud cerai ke? Jadi kinayah ini berhajat kepada niat. Okey. Isu timbul, hal yan'aqidu bai'ul mu'athah, adakah sah bai' mu'athah? Banyak lagi ke? Adakah sah bai' mu'athah? Ini berkaitan dengan jual beli mu'athah. Mu'athah ni apa? Jual beli secara unjuk berunjuk. Tidak ada lafaz. Itu bai' mu'athah. Jual beli, kita beri barang, penjual beri barang pada pembeli, pembeli beri duit kepada penjual. Mu'athah tanpa lafaz, dia panggil bai' mu'athah. Beri memberi, unjuk mengunjuk. Adakah sah? Padahal kita kata rukunnya kena ada sirah. Isu berkaitan ni saya akan buat dalam bentuk forum atau quiz. Masing-masing tolong jelas atau beri komen di situlah berkaitan isu ini. Dan huraian sikit-sikit sajalah supaya nak mencatat sebagai penglibatan yang musyarakah dalam kuliah untuk hari ini. Ini saya serah untuk awak untuk baca ni. Okey. Kita masuk kepada yushtaratu fi siratil aqdi ma yali. Disyaratkan pada sirah akad apa yang berikut. Pertama, alla yatulal faslu bainal ijabi wal qabul. Jangan panjang perceraian antara ijab qabul. Antara penjual kata saya jual, pembeli kata saya beli tu jangan tempoh masa yang panjang. Panjang sekira-kira bima yush'iru urfan bil i'radi anil qabul. Dengan yang memberi makna, memberi faham pada uruf berpalingnya seseorang daripada menerima. Lama tak jawab-jawab. Lama tak jawab-jawab tu pada uruf menganggap dia dah tak nak beli dah. Tak nak beli dah. Itu lah kita kata saya jual lah. Dia pun senyap lama lepas tu minum air. Dia kata saya beli. Tadi kenapa tak jawab? Jadi tak jadi dah tu. Dia kena akad baru semula. Kena akad baru semula. Ini juga dipanggil sebagai ittihadu majlisil aqdi. Bersatu pada majlis akad. Ini yang bersatu pada majlis akad iaitu lafaz ijab qabul itu berlaku dalam majlis akad yang sama. Okay. Jangan ada panjang perceraian. Ataupun dia kata apa? Falau aujabal bai'u al-bai'ah, jika melakukan ijab oleh penjual, melakukan ijab bagi jualan, summa hasala sukutun tawil, kemudian berlaku diam yang lama, au kalamun ajnabiyyun anil aqdi la silata lahu bihi, ataupun ada percakapan yang asing daripada akad yang tak ada silah, tak ada kena mengena pun dengan akad. Contoh dia tengah kata saya jual. Lepas tu dia pun cakap isu lain. Oh, kita Malaysia ni macam mana? Darurat ke kena bubar parlimen? Contohlah dia cakap isu lain. Isu jual beli. Tengah tu dia campur isu lain. Maka itu dikira dah putus dah. Putus dah. Okay, boleh. Yang kedua, an yakunal qabulu muwafiqan lil ijabi wa mutabiqan lahu fi kulli jawanibi. Mestilah qabul tersebut bersamaan, muwafiq, sama dengan ijab dan bertepatan, mutabik dengan dia pada setiap aspek dia. Contoh dia kata, kalau qala bi'tuka bi mi'ah, saya jual dengan harga 100. Fa qala ishtaraitu bi, saya jual 100 ringgit. Pembeli kata saya nak beli 10. Tu tak jadi tu. Dia mesti ijab qabul tu bersamaan, sama muwafiqan wa mutabiqan. Okay. Pada setiap aspek dia. Saya beli harga kereta ni dengan harga RM10,000. Saya beli. Penjual kata saya jual kereta ini dengan harga $10,000 USD. 10 tapi tak sama. Masih tidak dikira. Okay. Anta muta'aliki ala syartin atau taqyidi biwaqtin. Jangan ditaklik, diikat akad itu di atas syarat atau dikaitkan dengan masa. Akad tersebut tak boleh dikait dengan masa atau diikat dengan syarat. Bi antakuna sirat tanjis, bahawa sirah itu mesti menunjukkan tanjis. Tanjis ni makna berlaku langsung secara terus. Fil aqdi, akad wa ta'bid, dan berterusan pada pemilikan. Maka tak boleh kita kaitkan akad dengan tempoh masa dan waktu tertentu. Contoh, falau qala bi'tu
Hadzal dara in ja'a fulanun. Saya jual kepada engkau rumah ini jika si fulan datang. Jika mak datang, saya jual rumah ni. Itu tidak dikira akad ijab yang sah. Sebab dia kaitkan jual dengan datang Ahmad. Ahmad datang tak datang tu, itu takyid dia, itu ta'liq tu. Ta'liq dengan syarat tu. Kalau datang Ahmad, saya jual rumah ni pada awak. Itu tak boleh. Tak sah jual beli gitu. Tak boleh kait dengan apa-apa atau tak boleh ta'liq dengan apa-apa syarat. Okay. Ataupun dia kait dengan masa. Saya jual rumah ini kepada awak selama 10 tahun. Jual. Kalau dia jual, sewa lain. Kalau sewa memang ada tempoh. Okay. Kemudian katanya rukun yang ketiga al-ma'qudi alaih. Al-ma'qudu alaih. Ma'qud alaih ni apa? Perkara yang diakadkan. Perkara yang diakadkan. Jadi ma'qud alaih ni kena kepada dua perkara tau. Apa dia? Iaitu ni dia. Al-bai' dan al-mabi' dan juga as-saman. Perkara yang diakad dua benda. Iaitu barang dan juga duit, bayaran. Barang dan juga bayaran. Ataupun barang belian dan bayaran dia. Dua benda. Aku dah alaih. Jadi kalau kita ikutnya, dia kata ada 3 kan. Kalau kita pecahkan dia sebenarnya ada berapa? Ada 5. Ba'i' mushtari, sirah, as-saman wal mabi'. Dia 5 kalau kita nak pecahkan satu-satu. Kalau dia nak gabungkan sekali, ma'qud alaih itu 2 dah. Al-aqidan tu 2 orang juga. Okay. Sebab itu kalau ada kitab yang katakan rukun jual beli tu ada 5, faham kita benda sama saja. 5 ke 3 sama saja. Wa yushtaratu fi kulli minha syurut. Syarat setiap daripada mabi'. Mabi' ni barang. Saman tu harga, ada beberapa syarat. Pertama, ayyakunal mabi'u mawjudan indal aqdi. Barang tersebut fala yajuzu bai'u ma huwa ma'dum. Jual benda barang yang belum ada. Baik ma huwa ma'dum. Ini berlaku dalam masalah jual mah. Orang jual mah. Ni atau skamer-skamer mah macam ni lah. Dia mah fizikal tak ada lagi, dia dah jual dah. Mana sah? Sebab barang tak ada lagi. Dia nak jual mah tu, dia kena ada dulu mah. Baru dia boleh jual. Contoh dia bagi ni, kabai ima satusmiruhu ashjaruhu. Seperti menjual buah yang akan dibuahkan oleh pokok dia. Apa yang akan dihasil oleh pokoknya. Buah tu tak ada lagi. Pokok baru ada. Buah tak ada lagi, dia jual dah. Tak apalah, saya belilah. Pokok ni buah yang akan hasil dengan harga 1,000 atas pokok ni. Buah tak ada lagi. Dalil Nabi naha an bai'i ma laysa indal insan. Nabi kata la tabi' ma indak. Jangan jual apa yang tidak ada di sisi kamu. La tabi' ma laysa indak. Ni hadis-hadis yang ringkas macam ni, Ustaz cadangkanlah masa-masa belajar ni, hafallah hadis-hadis ni, pendek je ni. Dalilnya hadis ni riwayat Abi Daud, dalilnya la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak ada di sisi kamu. Benda hak tak ada, jangan pergi jual. Jangan jual. Habis. Yang kedua, ayakuna malan man syar'an. Mestilah yang nak dijual beli tersebut mesti harta yang ada nilai pada syarak. Ada nilai pada syarak. Mutaqawwam, makna ada nilai pada syarak. Benda itu diiktiraf syarak bernilai. Wa lika syartu sama, itu syarat pada barang jual beli dan juga harta. Maka keluar yakhruju bidzalika jami'ul a'yan an-najisah. Maka terkeluarlah segala najis al-muharramah dan juga benda-benda haram wal muharramah syar'an. Jual tahi tak boleh. Benda-benda haram. Jual babi, BABI. Jual najis. Itu tak boleh. Tidak boleh. Khamran, jual arak tak boleh. Okey. Dalilnya inna Allaha wa rasuluhu harrama bai'al khamri wal maitah. Allah Taala dan Rasul mengharamkan jual beli khamar, arak, maitah, bangkai, khinzir, babi wal asnam, berhala-berhala. Najis ada yang haram. Okey. Kemudian seterusnya
Tiga. Ayakuna muntafa'an bihi. Ayakuna muntafa'an bihi syar'an wa urfan. Benda yang nak dijual, nak dibeli tu mesti benda muntafa'an bihi. Boleh diambil manfaat dengannya pada syarak dan pada uruf. Syarak dan juga pada uruf. Benda tu ada manfaat. Kalau benda tak ada manfaat, tak dijual. Antakuna lahu manfa'atun maqsudatun urfan. Ada bagi benda yang dikehendaki pada uruf. Wa mubahatun syar'an, dan harus pada syarak. Maka tidak sah jual beli serangga-serangga. Ni serangga tak ada manfaat lah, tak ada manfaat. Jual beli serangga-serangga, tak boleh. Wal hayawani al-mu'ziyati, hayawan yang memberi sakit atau memberi bahaya. Jual apa? Jual kalajengki. Benda-benda yang haram dan membahayakan tu tak boleh sebab tak ada manfaat kita daripada dia. Itu kalau tak ada manfaat, kalau macam ada manfaat untuk obat ke apa, itu lain ceritalah. Benda ada manfaat, contoh wa yajuzu bai'ul fahd saidi, boleh jual harimau. Jualkan berperang, kirdi lil hirasah, dan jual dan jual monkey untuk hirasah, untuk jaga. Tapi tak tahu lah monkey ni boleh harap tak, bagi pisang kan dia pun tak jaga dah kebun kita. Okey, wan nahli lil asal, jual lebah untuk dapatkan madu, tu tak apa. Benda yang ada manfaat yang diiktiraf syarak boleh. Okey, yang keempat, ayakuna maqduran ala taslimihi, boleh diserah. Benda yang nak dibeli tu maqduran ala taslimihi, mampu untuk diserahkan hissan wa syar'an, secara hissi, secara zahirnya, dan pada syarak. Benda yang boleh serah. Maka contoh apa sah? Wa alaihi fala yasir sayyaratin dha'iyah. Atas ini maka tidak sah jual beli kereta yang hilang. Kereta kita lah, kereta orang lain lah. Kereta orang lain tu hilang. Ahmad kereta dia hilang. Lepas tu kawan dia, saya nak beli kereta awak ah. Berapa? 20,000 lah. Mana kereta? Hilang. Dah. Bayar saya, awak pergi cari sendiri lah kereta. Kereta tu pergi cari sendiri. Jadi haram sebab apa? Sebab kita tak mampu nak serah. Tapi carilah, tanya polis ke apa, tak boleh. Benda itu kena dalam pemilikan dan kita mampu. Kita jual. Ataupun contoh lagi lah, kita jual kucing. Perempuan ni suka main-main kucing ni. Tapi orang lelaki pun ada beli kucing kan. Ada minat kucing. Peminat kucing, say I. Saya tak minat kucing Kucing dia hilang lagi. Ada kawan nak beli. Nak beli. Dia kata nak berapa jual? Okay, jual murah je lah. RM100 contohnya. Yang mana kucing? Dia nak cari semalam keluar rumah. Tak boleh. Kena mesti benda nak dijual. Serahkan. Sekejap Halo Ustaz. Sekejap Ustaz. Ada dalam kelas sekejap. Sekejap. Okey. Yang seterusnya, kelima, ayyakuna lil aqidi sultanun alaihi biwilayatin aw milkin. Mestilah bagi orang yang berakad itu ada sultan, ada penguasaan, ada kuasa. Dengan sebab wilayah, dia ada wilayah ni dia ada penguasaan, atau milkin pun pemilikan. Okey. Apa maksudnya? Orang yang nak jual barang, yang nak berakad, sama ada barang ataupun nak bayaran, orang yang berakad mesti ada penguasaan di atas barang tersebut. Sama ada barang itu dalam penguasaan dia atau dalam pemilikan dia. Contoh, nak jual tanah. Tanah tu milik kita. Tak apalah kita boleh jual. Tanah dalam pemilikan kita. Wilayah kita, milik kita. Tanah itu tanah ayah kita. Tak apalah, ayah kita akan mati, akan meninggal, dapat harta kita juga. Nanti tanah tu akan dapat harta ke kita. Sekarang ni, tuan punya tanah ayah kita tu ada. Tak boleh kita jual tanah tu pada orang lain. Sebab masih belum dalam pemilikan kita.
Itu maksud dia. Jadi barang yang nak dijual tu mesti dalam pemilikan kita. Sama ada kita menguasainya atau kita memilikinya. Selagi mana bukan dalam pemilikan kita, tak boleh jual barang. Ayah saya pun kat gigi mati juga. Kat gigi tanah tu akan dapat pada saya juga. Tak boleh. Sebab harta saka hanya akan dapat selepas meninggalnya mewaris, orang yang mewariskan harta itu. Okay. Yang keenam, ayakuna ma'luman lil aqidain. Mesti maklum. Barang yang nak dijual, bayaran itu mesti orang yang berakal. Fala yasihul bai'u idza kana fil mabi'i aw thamani jahalatun. Tidak sah jual beli jika pada barang dan juga bayaran itu ada jahalah, ketidaktentuan. Ladal aqidain, di sisi orang yang berakal atau salah seorang. Tak tahu saya nak jual barang ni, dah berapa harga? RM10. Mana barang? Adalah. Tak tahu barang tu besar mana, kecil mana. Nampak tak? Ataupun saya berapa harga kereta ni? Harga dia RM10,000. Ambil lah. Ambil apa? Ambil dalam karung ada duit. Dalam karung tu ada duit. Tapi kalau boleh kira tak apalah. Kalau benda tak boleh kira. Ataupun ambil lah dalam apa ni? Dalam peti sejuk ke? dalam peti security box. Ikutlah. Kalau tak diketahui, makna benda itu tidak diketahui banyak mana, mungkin terkurang. Boleh kata ini duit dalam ni, tak kira lagi, tak tu lagi. Boleh jadi terkurang. Maka mesti syarat barang yang nak kita jual beli dan nak bayar itu mesti maklum di sisi dua-dua orang yang berakal. Untuk apa? Untuk mengelakkan berlaku pertelikahan, niza' wal khusumah dan perbalahan. Okey. Kama la yasihu bai'u wahidin min asya'in duna ta'yinihi, sebagaimana tidak sah beli antara banyak barang tanpa kita tentukan. Okey, kain ni banyak. Saya belilah salah satu kain ni. Salah satu kain ni, kain mana? Tak tentukan. Tak boleh juga. Kita kena tentukan mana satu. Okay. Mana ni? Okay. Wa yumkinu an yahsula al-ilmu bi umurin taliyah. Okay. Sekarang ni kita nak tentukan barang dan juga duit tu macam mana cara dia. Cara dia. Pertama, sama ada, dikata ada beberapa cara lah. In kana al-iwadu hadiran musyahadan sahha bai'uhu. Kalau barang itu hadir, nampak depan mata, musyahad, dapat saksikan, maka sahlah jual beli sebab benda tu nampak depan mata kita. Idza ra'al muta'aqidan al-badal qabla al-aqdi. Jika melihat oleh dua orang berakad badal. Badal ni makna yang umpamanya. Wa kana dzakiraini li awsafi, dan ingat sifat dia. Ini contoh apa? Kalau barang itu barang macam katalog ataupun kita ada barang yang serupa. Saya akan buat contohnya kursi macam ni. Tapi yang awak saya belum buat lagi. Nampak itu tak apa. Kita tengok yang serupa dengan dia. Macam katalog lah. Kita jual beli tengok pada model dia, badal dia. Yang ketiga itu ba'dul iwad, melihat sebahagian daripada barang. Contoh apa? Contoh kita tengok kita beli satu kotak pen. Kita tengok satu je. Dalam pen dalam kotak tu banyak. Ada 20, 24. Kita tengok satu je. Melihat sebahagian pada barang iwad dia. Walu yatu zahiril iwad, melihat luar iwad ada juga. Contoh kalau kita beli barang-barang yang ada luar tu ada kulit. Beli apa? Beli tembikar. Tengok kulit, tengok sebahagian daripada potong sikit. Itu boleh juga dikira sebagai cara untuk mengetahui tentang barang tersebut. Okey, kita masuk kepada qabdul mabi' wa dhaman qabdul mabi' wa dhamanuhu. Qabd ni apa? Proses lepas kita jual barang tersebut perlu diqabad. Qabd ni perlu masuk dalam pemilikan. Itu maksud qabd. Barang tersebut perlu masuk dalam pemilikan pembeli. Okey. Jadi proses qabd itu dipanggil proses memasukkan barang dalam pemilikan pembeli. Qabd dia. Dhaman, tanggungan. Okay. Maka bila berlaku apa-apa yang berlaku sebelum berpindah milik, sebelum qabd, siapa yang menanggung kerugian tersebut? Idza bai'u, bila sempurna akad jual beli, bitawafri arkanihi, dengan sempurna rukunnya, wa tahaqqaqa syurutuhu, telah berlaku syaratnya, wal mabi'u la yazafi yadil bai', dan barang masih di tangan penjual
fahuwa min dhamanihi. Dia termasuk dalam tanggungan dia. Kalau barang itu masih dalam pihak, masih dipegang oleh penjual, tapi kita dah jual beli, kita dah akad jual beli, serah duit, tapi barang masih dalam tangan penjual. Tiba-tiba barang tersebut rosak. Jadi yang menanggungnya penjual. Duit tu dia kena pulangkan balik. Duit tu kena pulangkan balik. Ni juga saya rasa sekejap, saya habis sini tak? Okey, habis sini. Sikit ya. Sabar sikit je. Okey. Wa yakhtaliful qabdu bi khilafil mabi', dan berbeza qabat itu dengan bezanya barang belian. Jadi qabat ni banyak cara. Qabdil mangkul wa qabdul mangkul. Bagaimana kita nak qabat mangkul? Mangkul ni ialah barang yang boleh pindah, senang untuk pindah. Yakunu imma bitanawul, sama ada dengan kita tanawul, serah terima. Tanawul ni maknanya kana yutanawalu bil yadi, jika boleh diambil dengan tangan. Kathaubi, seperti pakaian, wal kitab, buku. Saya jual, saya beli. Kita pun ambil buku itu, kita ambil, kita pegang dia. Kita letak dalam kita masuk dalam kenderaan kita. Itu kita dah qabat dah. Tiba-tiba buku itu baru curi, rampas. Siapa kena bersalah? Kita sendirilah, sebab kita dah qabat dah. Penjual tak tanggung dah ketika itu. Okay. Wa amma ghairul mangkul, adapun benda yang tidak boleh pindah, kadar, seperti rumah, wal ardi, tanah. Faqabduhu bi takhliyati bainahu wa bainal mushtari wa tamkinuhu wa tamkinihi minhu. Okay. Rumah dan tanah, cara qabatnya takhliyah ni makna membuatkan. Takhliyah, kita kosongkan tanah itu, bainahu wa bainal mushtari, kita serah kepada mushtari. Dan tamkinihi, memberi kebenaran dia, memberi kemampuannya untuk dia duduk dan diuruskan tanah itu. Tanah kita jual kepada orang lain. Jadi kita orang nak qabat tanah tu macam mana? Dengan cara kita kosongkan, kita keluar dan kita beri dia kemampuan untuk masuk dalam tanah. Beri geran ke, beri anak kunci ke, beri apa-apa ke, gitu. Itu masa itu dikira cara qabat bagi bagi barang-barang yang tak boleh pindah. Rumah macam mana cara dia? Kita keluarlah rumah tu, kita bagi anak kunci kepada pembeli. Itu kira qabat dah tu. Kira qabat dah. Walaupun pembeli tak masuk lagi, tapi kita mentamkinkan, kita memberikan kemampuan untuk duduk. Wa izalatil mawani', dan menghilangkan penghalang-penghalang min tasallumihi, daripada boleh menyerahkan. Kalau ada anak kunci, kita kena bermangga, kita serahkan anak kunci. Kalau ada halangan-halangan kita kena buangkan halangan tersebut. Okay. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Selesailah untuk minggu ini tajuk berkaitan dengan baik. Lewat sikit kita habis. Okey. Ada soalan? Kalau boleh terima 1-2 soalan. Saya Ustaz. Sekejap. Tengok chat Dek ke kucing? Good boy. Siapa ni? Kita semua. Okay. Adalah jelas tak? Kelas lain macam mana? Buat macam ni ke macam mana? Ke ada buka kitab ke? Jelas. Rasa kalau tak ada apa-apa, kita berhenti kat sini lah untuk sesi ini. Dan masa berbaki ni, kalau ikut masanya 2 jam, tapi sebab video ni, kalau kiranya waktu kita ni dah masing-masing buat kumpulan dan fikirkan tajuk dalam Telegram, daftarkan dalam Telegram tajuk-tajuk tersebut, dan insya-Allah kita jumpa pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.